memberkati majlis ini dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW, kerana dengan asbab Nabi kita mendapat nikmat iman dan Islam. Yang saya berikan kepada sahabat saya, Tuan Menarika, sahabat saya yang mengiringi daripada surah Al-Mujahidin tadi, berada di kita sekali, muslimin dan muslimat yang ada di hadapan Ustaz pada pagi yang berkati. Saya sangat bertuah kerana melihat suasana Islam ada di Kedah, semangat Islam ada di Kedah, dan semangat ilmu ada di Kedah, yang mana Kedah, Terengganu, Kelantan ini betul rasanya. Ya, sebelum itu saya minta rasa baik pada muslimat, cuba berdiri sekejap. Sebab Kedah tu duduk kan, boleh sekejap. Kita 1 jam lebih duduk tadi kan. Kemudian kemudian sikit. Kita kena jaga kesihatan. Elemen kena baik. Okay, terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih. Baik, tak apa. Sementara Ustaz waktu yang kita berasa, saya rasa kita buat kelainan sikit kita punya program. Saya bagi kuliah muslimat di Putrajaya lebih kurang lebih kurang 200 orang datang. Jadi mereka minta supaya ada interaksi. Dia kata kami tak nak jadi pendengar. Oh, hebat tu. Dia kata tak nak jadi pendengar sebab kami dah lenguh pada duduk dalam kuliah. Jadi mereka minta supaya ada interaksi di antara satu sama lain. Dan saya bawa program ni pada pagi ni. Cuma mungkin kita guna secara lain melalui handphone. Jadi saya nak buka persoalan, beberapa persoalan sekalian yang mungkin ada soalan-soalan yang kadang-kadang bagi saya, bila saya sendiri mungkin kalau saya sampaikan kuliah agak tinggi ataupun rendah, tidak sesuai bagi muslimat. Jadi saya nak buat satu program yang berlainan, iaitu kita buat sesi soal jawab melalui handphone. Jadi saya buka line sebelum saya menjawab beberapa soalan, baki soalan muslimat daripada Putrajaya. Ya, saya buka line di talian 019 2666 323. Ya. Sekali lagi saya buka talian di handphone Ustaz, iaitu 019 2666 3 kali 6 ya, 2666 323. Muslimat boleh tak adukan soalan? Kalau saya dijawab, saya jawab. Kalau saya tak jawab, saya simpan dan saya akan SMS balik jawapan itu insya-Allah untuk saya rujuk kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, saya nak jawab beberapa soalan berkenaan dengan kehidupan sebagai seorang muslimat. Ada beberapa soalan yang saya beri. Di antara soalannya, dah ada handphone tu? Okey. Siapa yang boleh SMS, boleh SMS sekarang. Tanya soalan. Kalau masih kerja, saya jawab. 019 2666
323. Ya, 323. Kalian kita dengan Allah Ta'ala berapa? 2 4 4. Jadi pastikan betul loh. Baik, saya nak jawab soalan yang pertama. Soalan yang pertama, Ustaz, di bulan Ramadan Al-Mubarak, para muslimin bebas i'tikaf di masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sedangkan kami di rumah, di penghujung ni, abang kata duduk rumah buat kuih. Mana soalan dia? Dia kata di bulan Ramadan para muslimin bebas i'tikaf di masjid untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sedangkan abang sekata ya duduk rumah buat kuih. Jadi bagaimana Ustaz? Adakah boleh muslimat i'tikaf di masjid? Ada beberapa permasalahan di sini. Pertama sekali, sekiranya dalam grup muslimat itu tidak ada muslimin yang i'tikaf di masjid pada malam itu, harus bagi muslimat i'tikaf di masjid, tapi kena menjaga adab-adab dalam masjid. Harus boleh. Sekiranya ketika itu tidak ada muslimin, katakan kita nak war-warkan iklan, okey, giliran kami kali ini, kami nak i'tikaf di masjid, minta tulis surat kepada nazir masjid. Jadi nazir masjid akan umumkan pada malam esok kita tak dibenarkan i'tikaf di masjid sebab muslimat kawasan ada i'tikaf di masjid dengan grup mereka. Satu. Yang kedua, tidak dibenarkan i'tikaf mana boleh jatuh haram dalam 3 mazhab berkenaan dengan muslimat yang datang ke masjid dalam keadaan haid. Tak boleh. Ya. Jadi ringkasnya, pandangan sepakat di kalangan para ulama dalam 4 mazhab, kalau muslimat ini tidak membawa kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan identiti dia sebagai isteri, ataupun perkara-perkara tidak tergedahnya orang di kalangan mereka saja, boleh. Harus kalau nak i'tikaf di masjid, sekiranya laki-laki tidak ada, ya. Jadi kena jaga adab. Nah, Kemudian bagi muslimat yang keadaan haid tak boleh, tak dibenarkan di masjid. Adapun bagi muslimat yang datang beriktikaf di masjid ikut suami dia, itu dia kira lain pula. Tetapi pandangan pribadi saya ada lebih elok tak payah ikut. Sebab ketika itu berlakunya percampuran laki-laki dengan perempuan. Okay. Soalan yang kedua, Ustaz, saya ini rajin ikut kuliah agama. Bagaimanakah keadaan sekiranya kuliah yang didirikan itu di masjid? Yang mana saya faham kalau perempuan yang haid tak boleh datang masjid. Baik, jawapan dia, kalau kita buka dalam kitab Fiqh Al-Ayat, proses Al-Qatawi, harus bagi seorang muslimat untuk mendengar kuliah agama di masjid, tetapi pastikan darah itu tidak menitik di dewan solat. Maknanya ramai di kalangan muslimat yang mungkin dia pakai pad wanita kan. Jadi sekedar bolehlah berada di anjung masjid, tetapi bukan di dewan tempat solat Jumaat. Jelas tu? Ya? Harus boleh. Ya, harus bagi mereka untuk duduk di kawasan anjung masjid, tetapi bukan dalam dewan solat. Ya? Okay. Soalan seterusnya, Ustaz, saya ni puasa. Jadi kita ada muslimat. Saya ni puasa, tetapi saya susah nak tutup aurat sebab memandangkan perkembangan fashion pakaian wanita hari ini, kata TV3. Pada soalan tu, dia puasa, tapi susah dia nak pakai tudung. Dia tak tutup aurat lah. Bagaimana kalau kedudukan puasa saya? Puasa itu sah, tetap sah, tetapi dia sebagai seorang
muslimat yang mendedah aurat dia terlibat dalam satu perkara yang lain, iaitu dosa tak menutup aurat. Sampai dia punya puasa sah, kalau dia sembahyang pun sah, tetapi dia sebagai seorang muslimat yang dalam keadaan diderhaka kepada Allah sebab tak menutup aurat. Saya nak tanya kepada muslimat di depan Ustaz, pakai tudung ni wajib atau wajib? Wajib. Apa sikit, wajib atau wajib? Wajib. Bagus. Ciri-ciri muslimat sebenar. Ciri-ciri muslimat sebenar mudah saja. Taat perintah Allah, tutup aurat, jaga solat, jangan derhaka kepada suami. Ya, tu je, jaga anak dulu, alhamdulillah masuk syurga. Kan? Tambah lagi dapat payung emas, izinkan suami kahwin sekarang. Baik, soalan pertama dah sampai. Siapa punya soalan ni? Kita nak ikram dulu soalan yang disampaikan oleh si pengirim ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Di 10 terakhir Ramadan, perlukah kami muslimat berhubungan izin suami nak tumpukan buat amal ibadat juga? Mana betul qadar dengan ganjaran yang tinggi? Terima kasih kepada yang bertanya. Sebelum saya nak jawab soalan ini, nanti kita akan edarkan bulan wakaf, ada jadwal malam betul qadar dan ada dia punya panduan-panduan khusus berdasarkan kepada kitab Muktabar, ya, Imam Ghazali. Kalau boleh Ustaz, tolong ambil kamu wakaf Ustaz, tolong edarkan dia. Baik. Jawapan saya, dalam perkara yang melibatkan ibadat, ibadat wajib tak perlu minta izin dengan suami, sebab itu tetap kewajiban. Tetapi kalau yang melibatkan ibadat sunat perlu minta izin dan kebenaran suami. Katakanlah muslimat dia nak bertikaf di masjid malam Jumaat, sudah diputuskan. Tiba-tiba suami nak peluk tengah malam. Macam mana nak buat? Jangan main-main. Benda ni benda kewajipan hukum, kan? Suami nak peluk kat kita, tiba-tiba cari raba punya raba, tengok isi kesayangan ditikaf kat masjid, lino kat masjid. Dia pun pergi cari kat masjid, sudah gaduh pula. Kan? Jadi dalam bab perkara sunat perlu minta izin dengan suami. Ibadat sunat tinggal tu. Sama juga kalau nak berpuasa Isnin dan Khamis. Nah, puasa Isnin Khamis wajib ke sunat? Sunat. Jadi minta izin dengan suami, bang, esok saya nak puasa sunat, saya nak puasa qada, iringi dengan sunat. Niat gitu kan. Dia nak qada kemudian sunat. Dia rasa payah sangat, dia nak dahulukan niat qada baru sunat. Boleh. Ada kaul yang boleh, tapi kena mendahulukan yang wajib, sebab wajib kena bayar. Kemudian sunat. Jadi dalam hal perkara yang melibatkan ibadat sunat, hendaklah seseorang isteri itu minta izin dengan suami. Iktikaf di masjid, nak berpuasa sunat dan sebagainya. Boleh ya? Boleh. Okey. Baik, ada lagi soalan yang seterusnya. Ustaz, saya mempunyai anak ramai perempuan. Saya sebagai seorang cikgu, tapi nak didik anak saya pakai tudung susah sangat Ustaz. Anak dia ramai perempuan semua anak dia, tapi susah dia nak suruh anak perempuan dia ni pakai tudung. Bila saya beritahu kepada anak-anak saya, kata anak dia seorang ni mengaji universiti, anak dia kata rimaslah mak pakai tudung. Rimas dia pakai tudung, ya. Jadi pakai tudung ni mana yang wajib? Pakai tudung ke menutup aurat? Menutup aurat yang wajib. Pakai tudung tak wajib. Yang wajib menutup aurat. Jangan salah silap tu. Dia ada beza dia. Wajib menutup aurat,
dengan wajib pakai tudung. Kalau wajib menutup aurat, tak kira lah macam mana nak pakai tudung tu pun. Yang pentingnya jangan mendedahkan aurat. Contoh, kalau inti semua nak pakai tudung Mawi ke, Ekin ke, nak pakai tudung Ustazah Nur Bahiyah ke apa, misalnya contoh kan, tak kisahlah. Tapi yang penting hendaklah menutup aurat. Baik. Bila Ustaz tanya menutup aurat ni wajib, surah mana dalam Quran, juzuk berapa, ayat berapa? Surah An-Nur ayat 30, 31, juzuk 14. Jadi itu surah Allah menyatakan kullul mu'minat yaquddu min syar'i wa qasna furujahunna wa yadribu khumurihinna 'ala junubihinna. Disebut di sini wa yadribu khumurihinna 'ala junubihinna. Hendaklah mereka melakukan tudung mereka melipasi paras dada. Dia tak kata hendaklah mereka tutup kepala dengan tudung. Hendaklah, mana ulama-ulama tafsir menyatakan bahawa dalam ayat ini seruan supaya muslimat menutup aurat. Soalan seterusnya. Apa dia? Soalan seterusnya. Ustaz, saya berusaha nak jadi isteri solehah, tetapi suami saya di panas barat. Macam mana saya nak buat dengan suami saya panas barat, Ustaz? Sikit-sikit dia marah saya. Kita marah, saya guna bahasa Sabah sikit ya. Faham kan? Faham. Baik. Suami yang panas barat ni perkara biasa. Isteri pun ada yang panas barat. Ada tak isteri panas barat? Kurang. Kurang sikit lah. Dia, kalau di kedai ni ada pernah dengar satu bahasa promoy. Ada. Promoy apa promoy? Barang kan? Barang ya? Ya, ya. Dia promoy ke promus? Rumus. Promus. Kalau di Pulau Pinang dia apa bahasa ni, Mangkuk Ayun. Apa dia Mangkuk Ayun? Dia sama ke? Mangkuk Ayun dengan promoy sama? Lainnya. Lain. Mangkuk Ayun ni apa mana apa? Mana apa? Dia orang yang Kalau Mangkuk Ayun, kalau tempat Ustaz Sabah, Mangkuk Ayun ni ialah buntut kuali yang hitam legam. Minta maaf ya. Orang Sabah panggil buntut yang minta maaf. Maafkan saya. Kalau Semenanjung panggil apa? Ha? Ha? Lubuk kuali. Punggung kuali. Oh, maafkan saya orang Kedah. Kalau bahasa saya mungkin kasarin tabak ya. Jadi kalau Mangkuk Ayun ni bagi kami ialah buntut kuali yang hitam legam tu dipanggil Mangkuk Ayun. Jadi kalau suami yang panas badan, macam mana nak buat? Pertama sekali ambil air mineral. Air mineral. Bacakan Fatihah 7 kali. Bagi terang hati suami. Bacakan Alam Nashrah 7 kali. Bacakan Lau Anzalna Hadzal Quran surah Hasyr. Lembutkan hati dia sekali 3 kali. Lau Anzalna Hadzal Quran ala jabalin la khashyah pasal tu ayat tu. Lepas tu baca 3 kul. Kumpul ada jin dalam badan dia. 3 kul. Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Tutup dengan selawat sebanyak 3 kali. Bagi suami minum. Dah muncul rasa belah ada sebelah kanan. Bagikan suami minum. Tutup dengan selawat 3 kali. Nah, ya, anak-anak pun yang bermasalah, yang nakal, jejal, payah nak diberi dan sebagainya, bagi minum air ni. Macam mana nak dapat air ni? Minta baca dengan ustaz-ustaz di Darussyifah. Sebab masih mulut ulama-ulama dia lain. Kalau kita baca sendiri, siap dengan ilmu lagi berjalan. Siap hapus lagi. Aku nak baca ni apa bab? Siap ilmu siap. Kan? Tapi taubat suami takkan minum. Jadi membedakan suami dah dengar di sebelah kanan. Suami-suami pun dia ada hajat nak bagi lembut isteri. Isteri tak kena baran, tapi isteri tak izin kahwin seorang lagi.
dah nak sign bola, suami pun boleh baca ayat ni, bagi minum kat isteri. Jadi ayat lawan dengan ayat, doa lawan dengan doa, mana yang mustajab? Sebenarnya ini adalah rawatan syifa bagi orang yang mempunyai penahbaran. Isteri boleh minum, suami minum. Dan niat kita sebenarnya ialah nak ridha Allah, kan? Kadang-kadang penahbaran ini bersyaitan. Oleh sebab tu janganlah pula singgungkan hati suami. Bang, ini air syifa, aku baru balik dalam syifa ni, abang wajib minum. Boy, merintah pula suami. Tak payah macam tu. Letak dekat bilik, dekat dapur tu, ambil air tu kan, air tu. Suami dah ada nak minum, niat untuk diri dia sendiri dan untuk diri kita juga baik. Bukanlah nak kata badan bukan hal, aku dah bagi air penawar dah, kan? Jadi isi dulu bagi minum suami. Nah, niat yang baik, ikhlas, nak boleh tak jadi masalah. Begitu juga sebaliknya. Baik. Soalan seterusnya. Woi, orang sini rajin bertanya ni. Masuk banyak dia ni. Oh, kalau macam ni sampai jam 12 tengah hari gitu. Sampai lagi setengah jam ya. Ada setengah jam ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya. Ayolah, bertanyalah. Adakah bawa dagu wanita dikira sebagai aurat wanita? Sedangkan tudung yang dipakai harian sekarang tidak menutupi bagian tersebut. Baik. Aurat disebut dalam kitab fikih, dalam tafsir, bila mana mentafsirkan dalam ayat walladri bikumulihina ala junubihina, hendaklah mereka mengenakan pakaian tudung pelubung tadi itu melipat perdada. Maka dalam mazhab fiqh Asy-Syafi'i memadai dengan kawasan wajah raut muka. Dia istimbat dengan kalau tapak tangan, dia tapak tangan kan? Ya. Tapak tangan. Dari muka ni dia sampai ke sini. Adapun di bawah dagu, kalau menampakkan leher yang anggun, leher yang macam jinjang unta, menyebabkan orang laki-laki terpandang, apalagi dia tu isteri orang, yang menyebabkan laki-laki terliur, maka wajib kena tutup. Sekiranya benda tu mendatangkan fitnah. Kalau macam kami laki-laki ni, dia dah nak tekuk ni pun hitam legam, mana nak diterliur. Tapi muslimat ni dia sensitif. Oleh sebab tu sekiranya kawasan tersebut kawasan yang memang tidak, mana yang kalau di kampung kita ni adalah orang-orang yang kita dah kenali, orang yang biasa-biasa, orang yang macam kita ni dah kira bersaudara. Mungkin anggapan bagi dia kan. Jadi dia saja tayang tengkuk dia. Pun boleh jatuh haram kerana tutup. Tapi sekiranya tak menimbulkan fitnah, kalau dia tutup kawasan sebahagian daripada sini, tidak ada fitnah yang berlaku, maka tak apalah harus dia tutup kawasan itu saja. Dia wajib tutup kawasan itu saja. Tapi tengok kalau melibatkan fitnah tersebut. Tapi yang paling penting bagi kita ialah kesempurnaan memakai tudung itu supaya tidak terlibat dengan tabarruz ya. Faham ya? Kita ringkas-ringkaskan saja. Nanti Ustaz boleh sambung si Ustaz kalau saya tersilap. Soalan seterusnya, Ustaz, apakah hukumnya memakai itu? Memakai itu apa pula? Ustaz, apakah hukumnya memakai? Dia dah tetap memakai tudung tetapi menampakkan perhiasan lain, seperti rantai yang panjang melimpasi tudung yang dipakai. Rantai yang panjang yang melimpasi tudung yang dipakai. Rantai ni maksudnya rantai mah ya? Rantai leher. Ya. Apakah hukumnya pakai tudung tetapi menampakkan perhiasan? Seperti rantai panjang. Mana dia pakai tudung? Dia kalung rantai mah. Tak cukup geran mah lagi, letak gelang buat macam mami jarum. Dia pula pergi geran. Dia kata gitu. Kalau benda tu termasuk dalam menunjuk-nunjuk riak takabur, hukum dia adalah haram. Kalau dia memakai pakaian tu dia kadang menunjuk-nunjuk rantai tadi tu, hukum dia haram. Adapun dia pakai tudung tu, rantai tu keluar satu hal. Nak mempamerkan rantai tu harga 3,500, hadiah daripada suami ulang tahun perkahwinan. Kalau dia nak tunjuk rantai tu kat jiran sebelah, menyebabkan fitnah. Bila dia pakai rantai, dia pakai tudung, dia saja kalung rantai keluar tudung. Dia pergi rumah jiran sebelah. Mas, Assalamualaikum Mam. Minta maaf kalau dia mah kat sini. Waalaikumsalam, daripada jauh. Masuklah, tapi minum tak ada, kita puasa, kata dia.
Isteri kawan tu pun tengok, oh cantik je gelang kau, bila beli? Suami aku beli kemarin, dia kata. Dia pun terasa, abang aku ni tak mampu nak beli kalau aku nak minta. Dia pun tak minta. Ketika itu dia pakai benda tu nak tunjuk dia takabur, hukum dia adalah haram. Dan disembunyikan rantai itu, jangan lupa keluarkan zakat. Hak pakai tudung tu elok dah, cantik dah tu. Cuma jangan keluarkan benda perhiasan. Kalau nak tayang sekali-sekala, tak apalah. Baik, soalan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak jika saya bikinkan terus di zakat yang nak diberi kepada akil mutafis, Ustaz? Boleh? Lepas tu, beritahu ke Ustaz, SMS, zakat saya sekian-sekian. Lepas tu Ustaz akan call balik, kita akad dalam telefon. Ya, tapi sekiranya kalau tak dapat akad, apabila SMS, Ustaz, nama saya sekian, telah mengeluarkan zakat pendapatan saya sebanyak RM1,000 untuk yang tertambat harta tersebut tahun ini kerana Allah untuk diri dan keluarga saya. Moga Ustaz terima. Ustaz pun balas, saya wakil Ustaz pengajar belum zakat kuat, moga Allah berkati. Maka dikira sah sebab sudah dilapaskan melalui sistem pesanan ringkas. Dia dah reda sebab Allah tu mengetahui yang tersirat dalam hati kita ni. Nah, tetapi kalau nak beri zakat, kalau berdepan, kalau dalam program yang macam ni adalah lebih baik akadkan zakat ni. Seperti mana muslimat ada yang bagi zakat tadi, muslimat ada bagi zakat di kuliah Ustaz tadi. Nah, kepada mereka yang nak bagi zakat nanti pun insya-Allah boleh dapatkan resit, dan resit ni boleh dikecuali pada bayar income tax. Baik, soalan seterusnya. Ustaz, apakah hukum dia berbuka puasa dengan makanan yang syubhah? Contoh, saya kerja di bank, tapi bank yang saya kerja ni tidak mengamalkan sistem Islamik. Ada persoalan tu? Apakah hukum dia memakan benda syubhah? Dia gini. Kalau muslimat tadi ni kerja di bank, bank tu dia bukan Islamic loan. Bank ni kalau di Malaysia ada pun yang tak Islamic Ustaz. Hong Leong Islamic tak? Dia ada start yang Islamic tu. Hong Leong Islamic Bank tu jangan. Tak apa. Saat ini kita minta Ustaz jawab sebenarnya. Tapi pandangan peribadi saya gini. Dalam bank di Malaysia, ada bank yang mengamalkan sistem Islamik, ada yang tidak Islamik. Contoh dalam bab loan. Loan rumah, kereta, baik. Dia akan beri dua pilihan. Kamu nak buat loan Islamic loan ke ataupun conventional loan? Kalau kita kata Islamik, kita akan cari Islamik. Kalau ketika tidak Islamik, maknanya terlibat dengan riba. Baik, bagaimana kedudukan sahabat muslimat tadi yang kerja di bank? Tanggungjawab anda adalah bekerja. Adapun majikan yang bayar gaji itu, sama ada duit tu nak dilaburkan ke tempat yang tidak baik ataupun tidak, itu kewajipan dua atas tu. Yang CEO bank tu, orang paling atas tu. Kita kerja di bawah. Nah, tetapi ulama-ulama sufi, dia pandang dia lain. Sama ada benda tu apabila kita kaji yang dia terlibat dengan perkara-perkara yang melibatkan riba ataupun pelaburan yang tidak Islamik, benda tu tetap hukum dia adalah haram tanpa ada alasan. Ulama-ulama sufi ni dia lain sikit ya, dia sangat sensitif. Jadi apabila kita ambil cucuk duit dalam bank, kita pergi beli makanan di bazar Ramadan, sedangkan duit tu tadi tidak halal, terlibat dengan perniagaan yang syubhah dan sebagainya, maka duit yang dimakan tadi itu adalah haram. Maka Nabi sebut kullu lahmin nabatul haram an-nar auladu. Jadi cuba ilahkan diri daripada kita nak ambil duit kot-kot kita simpan dalam bank lama. Katakanlah kita simpan dalam bank RM1,000, tak usik selama 2 tahun. Tiba-tiba kita tengok RM1,150. Baik, bank tu mengamalkan sistem yang tidak Islamik, maka duit yang 1,000 sedikit kita ambil, yang RM1,550 adalah riba, tak boleh dimakan. Faham tak? Okey, bagus. Orang Kedah ni semua faham. Patutlah ulama penang. Soalan seterusnya, banyak tu soalan ni Ustaz. Lekan Ustaz kena buat macam ni Ustaz. Salam. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang memakai konteks lens yang pelbagai warna disambit untuk membantu melihat dengan jelas? Baik. Untuk rawatan kesihatan tidak menjadi kesalahan. Profesor Al-Qardawi kata,
kalau perkara yang kita buat tu untuk melibatkan rawatan, perubatan, pemaslahatan untuk tubuh badan kita, harus kita pakai konteks lens. Tetapi kalau semata-mata niat nak mengubah, dia tidak rabun, saja pakai konteks lens supaya mata tu kelabu hijau, orang tengok pun orang terpikat. Ketika itu boleh jatuh haram. Sebab mengubah kedudukan, mengubah. Allah anugerahkan mata tu dah hitam dah, dia nak hijau juga macam orang putih. Tak boleh. Kalau untuk rawatan, dia payah nak pakai spek sebab rabun, ustaz pun rabun, tapi payah sangat jatuh sekejap dia tu pecah dan sebagainya, maka dia pakai konteks lens untuk membantu penglihatan dia. Walaupun benda tu berwarna, tetapi dia pakai itu untuk kebaikan mata dia, tak sesuai pakai spek, harus dia memakai. Tapi saya kata tadi, dia akan berubah bila mana dia nak menunjuk-tunjuk kecantikan, jadi biru mata orang lain pun pandang, oh biru mata dia, orang kamera mana dia ni, kata tu kan. Jadi itu tapi baik. Soalan seterusnya, Ustaz, bagaimana wanita bertudung yang bersiput tinggi? Apa bersiput tinggi tu? Sanggul unta. Bagaimana Ustaz, wanita bertudung yang sanggul tinggi dikatakan seperti bonggol unta? Oh, tu dia. Adakah perlu kita menegurnya dan berpakaian sempit? Adakah dosa kita sama dapat jika tak tegur sebab kita tahu sedikit hukum? Kewajipan kita beri nasihat kawan dengan cara baik. Cantik lah, memang cantik kau pakai. Tapi saya ada tengok satu rancangan Ustaz Dul dalam TV Hijrah. Ada program TV Hijrah menutup aurat Ustaz Dul. Ada cerita bab bonggol unta ni. Jadi kita ada kiasan sikit kan. Dia cerita macam mana? Dia kata cerita macam ni, kita ceritalah. Kan? Tapi jangan lebih-lebih pula. Jadi kalau pakai bonggol unta, dia saja pula tambah pula rambut palsu, boleh jatuh haram. Sebab termasuk dalam menunjukkan perhiasan yang mendedah. Maka dalam keadaan semikian, kewajipan kita tegur dengan cara hikmah. Dia terima ke tak terima, itu dia punya pasal. Tetapi sekiranya dia mempunyai suami yang berhak menegur dia, dia tu suami dia tegur dia. Kita sebagai kawan, kalau kita kenal rapat dengan dia, kita tegur dengan cara hikmah. Katakanlah kita pergi satu masjid, ada satu program menutup aurat, Ustaz cerita, kemudian kita passing kat dia. Kalau ada risalah yang bentuk macam tu, kita pun passing kat dia. Tapi kalau kita pandai-pandai tegur dia sehingga hubungan renggang, menyakitkan hati dia, itu dia kena kira pula macam mana. Jadi dia ada suami, tanggungjawab suami ditegur. Kita ni hanya kawan. Dan kalau kita mampu tegur lah, man ra'a minkum munkaran kan. Dia terima tak terima tu dia punya pasal. Tapi kewajipan kita tegur dengan cara hikmah. Banyak putus soalan Ustaz. Macam mana Ustaz? Soalan seterusnya, Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz dah kahwin ke belum? Dah. Yang tanya. Nak jadi tantu ke? Assalamualaikum Ustaz. Adakah nas yang mengatakan isteri kematian suami apabila berkahwin lain takkan jumpa suami yang satu? Soalan ni kita KIV. Ustaz boleh Ustaz? Nanti saya ulas ya. Dia kata soalan dia kata adakah nas mengatakan isteri yang kematian suami apabila dia berkahwin, mana dia kahwin kali kedua lah. Kali kedua. Hak suami hak lama, hak meninggal dulu. Tak boleh jumpa. Boleh jumpa ke tak boleh jumpa? Nanti Ustaz jawab balik lah. Saya tak jumpa nas lagi. Cuma gini je. Bila mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran Suratul Kahfi Zuzur yang ke-16, dalam ayat 107, 108, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Shadaqallahul adzim. Allah sebut, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, belasan bagi mereka ialah tingkatan syurga yang utama, Jannatul Firdaus. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak berganjak daripada kedudukan mereka. Surah. Baik, bila ulama-ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Muhammad Bakur Al-Razi
Imam Ibn Katsir, Imam Qurtubi dalam tafsir mereka, bila mana disebut sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa dia orang beriman? Kita orang Islam. Siapa yang beriman? Kita suami isteri. Suami yang soleh, yang beriman, yang beramal soleh. Isteri yang beriman, beramal soleh. Jika dia nak duduk satu bumbung syurga dengan suami dia di akhirat, mestilah suami yang soleh, isteri yang soleh. Kalau isteri yang soleha, suami yang soleh. Kalau suami yang soleh, isteri yang soleh. Itu sebab jangan risau, insya-Allah dengan izin Allah Taala di dunia kita sebubur, apatah lagi di akhirat. Doalah berdakwah. Okey, tiba-tiba minat berdakwah. Orang yang beriman beramal soleh insya-Allah syurga. Okey. Tapi kadang-kadang bila seurai ayat ni, ada kisah di Lembah Kelang. Ada seorang muslimat ni, dia kata, Ustaz, saya sayang sangat suami saya. Dia memang, kami dah hidup lama Ustaz 20 tahun, memang saya sayang sangat suami saya. Dia kata, ya tapi saya kadang-kadang terfikir, bila mana saya tak layan suami saya dengan hidup, tapi suami saya kadang-kadang tak beritahu pun, dia kata. Nah, jadi dia tanya saya, Ustaz, agak-agaknya siapa bidadara saya di surga? Dia tanya, dia sayang dengan suami dia kan? Saya kata, Kak, kalau Kak isteri yang salihah, Akak dah buat yang terbaik untuk suami Akak. Suami Akak pun suami yang salih, ya. Sembahyang jemaah di masjid, orangnya baik, tak tinggal solat, ya. Dia baca Quran, dia menampingi ulama, dia berjuang tentang Islam, dia wujudkan di rumah dia baik yang salihah. Nah, anak-anak terjun doa daripada Allah. Saya kata, lepas tu peristiwa yang sama, ada seorang suami tanya pula. Dia kata, Ustaz, isteri saya sangat salihah, dia kata. Saya tak komen isteri saya, memang salihah, dia kata. Jaga anak, layan saya, mengamas rumah, masak, semua best, dia kata, bagus. Cuma saya nak tanya, agak-agak di akhirat nanti siapa bidadari saya? Dia tanya pula. Saya kata kepada abang ni, kalau isteri anda tersayang kepada dia memang baik. Isteri anda adalah bidadari anda di surga. Tapi dia kata, Ustaz, dia kata, aku dah hidup dengan dia 20 tahun di dunia. Agak-agak boleh tak kalau bidadari itu orang lain? Dia kata situ pula. Dia kata, boleh tak Ustaz? Kalau bidadari di surga tu biarlah orang lain. Sebab dulu di dunia dia masak ikan kembung, bawa hampak ikan kembung pun aku tahu dah. Agak, ini laki-laki ni dia kurang jujur. Kak? Makcik-makcik laki-laki dari depan laki-laki dia kurang jujur. Kalau yang muslimat ni sangat jujur ya. Kalau boleh dia itulah suami dia di dunia, dia kira itulah suami dia. Tapi apa, kadang-kadang suami-suami ni dia kurang jujur. Itu sebab isteri baru meninggal dalam sebulan, 4 bulan dia nak kahwin dah. Tapi bukan kat Kedah ni. Yang ni sebut jujur insyaAllah. Robert nak datang kuliah. Boleh ya? Baik. Nanti Ustaz jawab Ustaz. Soalan seterusnya, apakah hukum membayar zakat melalui perkhidmatan ismis sedangkan zakat memerlukan akad? Ini telah dibersuratkan oleh Majlis Fatwa di bagian zakat. Hukum dia boleh. Sama dengan umpama guru-guru yang dipotong gaji. Dipotong gaji kan, guru kan dipotong gaji udah direct kan setiap bulan kan? Ya. Ada tak guru-guru kasih kan guru-guru? Ada. Dipotong gaji. Tak ada pun akad. Yang penting di situ ialah tanda dia adalah innamal a'malu binniyat. Dia dari dah duit zakat tu, tak apalah. Nah, itu sebab Ustaz nak sentuh sikit bab zakat. Saya ni pernah kerja di Jawi dulu. Saya Muslim pun dah kenal Ustaz kan, dia beragama Kristian, masuk Islam kan. Saya dah cerita banyak kali dah. Jadi saya ketika kerja di zakat, tuan-tuan perempuan tahu tak tentang pengurusan zakat ni? Saya tak tahu lah di Kedah ni. Tapi dalam hal yang tertentu kadang-kadang dalam bab zakat ni payah sangat nak keluar. Pengalaman saya dulu ada datang fakir miskin di Darul Zakat. Dia datang, Assalamualaikum Ustaz, saya nak duit zakat. Tunggu sekejap Pak, dia bagi murah. Dia suruh isi murah ni. Kemudian dah isi, dia hantar di kaunter zakat. Ingatkan dandang tu dapat zakat RM50, bukan banyak pun. 50, 100 ringgit gitu je pun. Kadang-kadang sumbangan zakat tu begitu Ustaz. Kadang-kadang buat sumbangan pun RM100 dah banyak di tempat lain kan. Nak dibagi dah. Baik, hantar murah. Ingatkan dandang tu dapat. Kata Ustaz tu balik dulu. Nanti kita siasat, kita akan panggil. Ada kes yang disiasat. Dia pergi dekat rumah, dia tengok rumah orang tu macam reban ayam. Bukan banyak pun
beli banyak pun, maka masuk dalam rumah ditengok ada peti air mesti basuh. Harga 1.200. Tak jadi bagi zakat ke orang tu. La ilaha illallah. Saya nak beritahu kepada muslim-muslimat. Ketika saya berada dalam agama Kristian dulu, ustaz pegang 10 gereja, pastor. Kalau di kalangan mereka orang Islam, tak Islam yang datang ke gereja dulu, atas susah, bagi bahin 200, 300 ringgit sampai 500 ringgit. Tak ada tanya apa pun. Jadi kenapa zakat banyak sangat masalahnya? Ini jadi masalah. Jadi kita minta kepada ustaz-ustaz kerja di PPZ, permudahkan urusan. Memang ada orang menipu, kita hati-hati. Tetapi permudahkan urusan zakat. Jangan sampai kes di Selangor terlepas, 12 orang yang pergi dekat gereja berbuka dengan injilkan Islam, dapat duit kepada gereja lebih kurang 500 ke 1.000 ringgit. Ini berlaku. Itu sebab pandangan peribadi saya dalam bab zakat. Saya tak larang muslimat, muslimin bayar amil zakat yang ditetapkan oleh pihak Jabatan Islam negeri masing-masing. Tetapi pandangan peribadi saya, kalau nak bayar pada amil, fadal. Pandangan peribadi saya, sekiranya anda duduk di kampung sendiri, ada orang yang susah, fakir miskin, lebih baik bagi bahin kan dia. Lebih abdul sebab orang yang menerima zakat 8 asnaf. Anda nak bayar zakat kepada pihak Jabatan Islam. Kadang-kadang, maafkan saya, ustaz ada di sini. Kadang-kadang duit zakat yang tuan-tuan bayar dibeli mesin jahit. Latih orang menjahit. Dah, kamu nak bagi zakat tu kepada tu, tujuannya beli mesin jahit ke? Ini ustaz ada ni. Kena tanya ustaz lebih lagi. Saya ini pandangan pribadi, ustaz saya tak tahu ustaz di pandangan macam mana. Kadang-kadang duit zakat tu pula dia buat bangunan hospital, jadi sumber keuntungan. Duit zakat tu pula kadang-kadang disimpan dalam satu fixed deposit bank. Juta tuan-tuan, juta duit tu. Dah, kalau duit yang disimpan tu nanti dilabur ke tempat tidak Islamik, bagaimana kedudukan zakat tu? Ini jadi besar tu sebab duit zakat tu kena habis. Tahun tu kena habis. Ini tahun-tahun sudah juta tak habis. Kadang-kadang anda nak bayar pada amil tu sampai ke PPZ lapah raya pun ada. Ini jadi masalah dia. Jadi pandangan ustaz kepada anda yang nak bayar zakat, kalau di kampung sendiri tu ramai. Saya pergi di Baling, di Kedah ramai miskin. Nah, negeri saya pun nombor 1 miskin di Malaysia, Sabah. Negeri yang paling miskin tu sebab saya bawa bulan wakaf tu. Madrasah ustaz pun berhak dapat dizakat kepada tuan-tuan. Lebih daripada staf, tengok gambar kiri kanan tu. Semuanya ada. Ibu-ibu tunggal, suka bapak tunggal tak ada. Ya? Baik. Jadi macam mana nak buat? Pergi jumpa dengan orang yang miskin fakir tadi. Nah, beri kepada dia, hulurkan duit itu niat untuk zakat fitrah dan tanggungan untuk menggantikan beras bagi tahun tersebut. Sesungguhnya Allah tu tahu. Tapi tak payah nak akan tuan. Kita pergi jumpa dengan fakir miskin tu, ustaz tu daripada PPZ tu bagi kuliah kat kami, tak sah kalau tak kena akad. Dia pun akad. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah zakat fitrah saya dan tanggungan saya bagi tahun ini. Moga engkau sudi terima, wahai fakir papa kedana. Orang pun tak jadi dan terima zakat. Ada kes yang sebelum ni tau. Minta maaf tuan, tuan berilah zakat tuan kepada orang lain. Saya tak nak terima. Hati dia dah tersinggung dah. Dia tak payah nak kuat-kuat. Niat zakat sudah lah berapa sangat je pun. Kalau Kedah berapa ustaz? RM7 darab dengan 5 orang. Kalau anak ramai macam ustaz ni baru 11 orang, kan? 7 kali 11 dah berapa? RM7. Bukan banyak sangat pun, tak sampai 100 pun kan? Jadi itulah. Banyak lagi soalan ustaz. Soalan yang last tu ustaz. Sebab ustaz nak pergi Mesir Batu lagi nak jumpa dengan orang. Soalan yang terakhir, ustaz, apakah nasihat ustaz kepada kami yang Islam asal? Apakah nasihat ustaz kepada kami yang Islam asal ni? Kadang-kadang sepatutnya kami yang benar-benar beramal dengan Islam, menjaga agama, nikmat iman dan Islam, berada dalam kepimpinan ulama untuk memperjuangkan Islam. Tetapi kadang-kadang orang Islam sendiri yang mencacatkan Islam ini dengan tidak setuju pelaksanaan hukum hudud. Hebat soalan ustaz. Ini lain macam ni. Ini soalan politik ustaz. Ustaz, anda jawab ustaz.
Itu saja anda tak tahu sebab di depan saya ni ada gelombang hijau ke biru, anda tak kenal. Jadi soalan ni saya serahkan Ustaz jawab sana. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Jadi sebelum Ustaz mengundur diri, Ustaz nak isazahkan doa malam Lailatul Qadar. Tengok semua wakaf tu. Ikut saya ya. Kalau muslimah yang dalam keadaan uzur pun boleh baca. Sebab ni doa saja, bukan ayat Quran. Doa mencari Lailatul Qadar. Saya nak ambil 5 minit untuk sentuh Lailatul Qadar. Ada doa tu kalau kecil tak nampak tak apa. Nak suruh cucu baca. Anak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min al-muwaffiqina bi lailatul qadr. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an jami'il al-muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Dari doa ni hafal. Ustaz tak suruh hafal Quran 30 juz. Ustaz suruh hafal doa ni untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni saya nak sentuh sikit dalam 2-3 minit. Dialog Syekh Hasan dengan tu guru dia Imam Ghazali rahmatullah alaih. Ini kita berada di penghujung Ramadan ni. Telah bertanyalah anak murid Imam Ghazali, nama dia Syekh Hasan. Aku telah bertanya kepada tu guruku, wahai tu guru, engkau khabarkan kepada aku apakah sipir mendapat malam Lailatul Qadar. Ustaz lain ada ceramah ada benda ni. Dah dengar ke belum? Kalau dengar Ustaz nak sebut. Belum, baik, bagus. Ustaz kena sentuh. Baik. Kata Imam Ghazali, Fa'akbarani, ketahuilah wahai anak muridku, di antara formula nak mendapat malam Lailatul Qadar seperti berikut. Ustaz ambil 5 je. Yang pertama di bawah sekali, yang kelima, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Rabu atau hari Ahad, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ganjil ke-29. Yang kedua, jika awal Ramadan itu jatuh pada hari Isnin, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ganjil ke-21. Kita puasa hari berapa? 1. Baik. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumaat, malam Lailatul Qadar akan berlaku pada malam ganjil ke-27. Yang keempat, jika awal Ramadan jatuh hari Khamis, maka malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 25. Dan yang terakhir, jika Ramadan itu jatuh hari Sabtu, cari sendiri dah muncul dah. Cuba jumpa tak jumpa itu lain kira. Yang pentingnya formula dah ada. Maka kata Syekh Hasan, anak murid yang cerdik, setelah tu guru khabarkan aku tentang 5 formula, aku tanya lagi, apakah tanda-tanda pada malam itu berlakunya malam Lailatul Qadar? Maka dia pun mengkabarkan kepada aku 5 perkara. Dia kata di antara alamat tanda-tanda malam itu berlaku malam Lailatul Qadar seperti berikut. Apabila kau bangkit sepertiga malam, syarat dia bangun sepertiga malam. Nah, engkau bangun daripada lambung tidurmu, berqiyamul lail, tawajuh kepada Allah, salat hajat, sunat taubah, salat sunat tasbih dan sebagainya. Lalu engkau keluar pada penginapan rumahmu, engkau lontarkan pandanganmu kepada alam semesta. Percaya engkau dapati alam ini terang benderang, sedangkan engkau lontarkan pandanganmu ke langit, bulan dan bintang tidak kelihatan bersinar. Lalu Syekh Hasan tanya, wahai tu guru, sinaran apakah itu? Kata Imam Ghazali, ketahuilah itulah sayap Sayyidina Jibril yang diiringi oleh 70,000 para malaikat yang asal mereka tawaf di Baitul Ma'mur, turun dari sama ila dunia. Ingat tu. Yang kedua, wahai anak muridku, di antara tanda yang seterusnya, yang pada malam itu berlaku malam Lailatul Qadar, bila mana engkau bangkit sepertiga malam daripada lambung tidurmu, syarat dia bangun qiyamul lail. Engkau bangkit daripada tidurmu, daripada katil tilam jenama bono 3,500. Bangkit qiyamul lail. Engkau keluar daripada rumah penginapanmu, lalu engkau pasang pecah indera telingamu,
engkau dapati, engkau dengari desiran angin seolah-olah bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Subhanallah. Macam mana bunyi pun saya tak tahu, tuan-tuan. Mana dengan lebah? Sekawan lebah. Dia panggil penjudu bilangan apa Ustaz? Sekawan lebah. Dia terbang. Macam desiran pun tak tahu lah, tuan-tuan. Ya? Cubalah insya-Allah. Nah, yang seterusnya, apabila engkau bangkit sepertiga malam, qiyamul lail, setelah itu keluar pada penginapan tidurmu, engkau lontarkan pandanganmu pada pokok-pokok di persekitaranmu. Pokok-pokok itu rukuk dan sujud kepada Allah, sedangkan angin tidak engkau rasai bertiup dengan kuat. Subhanallah, tuan-tuan. Jadi makcik-makcik, di rumah tu yang ada pinang tu, tiba-tiba pulang malam-malam, pinang tu rukuk. Ada kes yang sebelum ni, tiba-tiba pinang tu rukuk patah. Dia kata hantu mana muda. Kan? Jadi jangan terkejutlah. Yang